Hari ini kita akan buat video pembelajaran untuk mata pelajaran sains tahun 6, iaitu tajuk yang ke-8, muka surat 133, iaitu tajuk pengawetan makanan. Jadi anak-anak yang di rumah boleh buka buku masing-masing. Kita boleh tengok, supaya kita boleh lihat video sambil buka buku dan supaya boleh lebih faham. Okey, dah lebih. Saya share slide. Okey, ini adalah tajuk yang ke-8 dalam sukatan pelajaran KSSR tahun 6. Okey, jadi pengawetan makanan kita ada 5 tajuk sub tajuk iaitu subtopik, iaitu kerosakan makanan, punca kerosakan makanan, pengawetan makanan, kaedah pengawetan makanan dan kepentingan teknologi pengawetan makanan. Okey, jadi kita makan setiap hari, jadi kita kena tahu tentang makanan. Okey, kita tengok pada pengenalan. Pada 500 tahun sebelum Masihi, pada masa itu belum ada lagi teknologi yang makanan seperti zaman sekarang. Tapi pada zaman dahulu, apa yang mereka gunakan adalah untuk mengawet makanan. Mereka cuma meletakkan makanan itu di atas api untuk mereka makan pada waktu itu. Sebab kalau dia dah masak makanan itu atas api macam tu, maksudnya dia nak simpan lama pun dah tak boleh. Mungkin dalam sehari atau 2 hari dia makan tu akan tahan. Lepas tu dia tak boleh. Maksudnya mereka tak dapat nak simpan makanan. Mereka makan, waktu bila mereka nak makan, mereka ada makanan, mereka tu letak atas api dan makan. Itu sahaja. Mudah. Manakala pada tahun 12,000 tahun sebelum Masihi, pada waktu itu bagi masyarakat Arab kuno, mereka dah tahu bahawa mereka boleh gunakan kaedah pengeringan. Mereka keringkan makanan dan mereka boleh simpan makanan itu dalam satu jangka masa. Lepas mereka ada haiwan ataupun makanan daging dan sebagainya, mereka ada dan mereka keringkan dulu dan mereka boleh simpan dan mereka tahu. Tapi pada waktu itu pengetahuan mereka setakat itu. Mereka awet dan mereka boleh simpan makanan seperti itu. Okay. Yang ketiga pula pada tahun 1400 tahun Masihi, pada waktu itu mereka pula menggunakan garam sebagai ejen pengawet. Mereka gunakan garam, mereka letakkan garam, mereka lumurkan makanan tersebut dengan garam, dan mereka boleh simpan. Itu teknologi yang mereka adalah pada waktu itu. Mereka menggunakan garam untuk mereka simpan makanan. Pada tahun 1862 pula, pada waktu itu ada seorang penyelidik, iaitu saintis, dia telah menemui satu kaedah pengawetan, iaitu beliau dinamakan sebagai, dia bernama Louis Pasteur, dan kaedah yang beliau temui dinamakan sebagai kaedah pempasturan. Kaedah ini adalah kaedah yang boleh menghapuskan bakteria secara pemanasan, dan lepas makanan itu dipanaskan dan dia disejukkan cecair tersebut, penyejukan cecair. Dan kaedah ini dah dikenal pasti bahawa boleh memastikan bakteria dalam cecair itu, iaitu susu, makanan tenusu, tak ada bakteria dan dia boleh disimpan selepas itu dalam satu jangka masa yang panjang. Sebab kalau tak ada kaedah ini, susu yang tak boleh simpan lama. Dia akan cepat busuk, cepat tak elok, cepat rosak. Tak boleh minum lagi, tak boleh makan dah untuk produk-produk tenusu yang lain. Okay. Jadi sekarang kita balik pada zaman sekarang. Zaman yang canggih, teknologi moden, pengajaran pun online. Okay, ada video pengajaran dan sebagainya. Okay, pada zaman sekarang teknologi industri makanan pula juga telah berkembang. Pada zaman sekarang kita gunakan apa untuk memastikan makanan kita boleh tahan lama? Kita gunakan pengawet kimia. Pengawet kimia ini dia membolehkan makanan kita tahan dalam satu jangka masa yang panjang. Ada makanan yang tahan dalam tempoh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Okay? Dia tahan, tak ada masalah.
Kita gunakan kaedah kimia. Ada pengawet kimia kita campurkan dalam makanan, dan makanan itu dia akan tahan dalam satu jangka masa yang lama. Kan kita tengok kerosakan yang ada pada makanan. Ini juga satu kemahiran yang sangat penting yang perlu ada pada anak-anak. Bukan sahaja untuk kita mahir dalam sains ni, untuk kita ambil peperiksaan, untuk jawab ujian sebagainya, tak. Bagi saya, kita semua perlu, anak-anak ni perlu tahu tentang kerosakan makanan sebab apa kita makan setiap hari. Anak-anak kena pastikan, mahir untuk memastikan makanan yang diambil, yang dimakan itu adalah makanan yang baik, makanan yang tak rosak, makanan yang berkhasiat. Okey, kita pastikan kesihatan kita ni terjaga, terjamin. Okey, sekarang kita lihat. Yang pertama, kita ada ayam. Macam mana kita nak pastikan ayam kita tu masih okey, masih baik, masih elok? Okay? Ayam, kalau dia kalau dia dah rosak, kita nampak bahawa tekstur ayam tu dia nampak dah hitam-hitam, lepas tu dia berbau busuk dan kemudian dia berlendir. Apa tu lendir? Berlendir tu dia macam benda yang melekit, lepas tu kalau kita sentuh makanan tu dia licin dan melekit pada jari kita. Itu dah berlendir maksudnya. Okay? Dah tak boleh makan. Okay, sama juga dengan ikan. Ikan pun sama. Ikan kalau kita biarkan dalam suhu bilik, maksudnya tak ada letak dalam peti sejuk dan sebagainya, kita biarkan saja dalam suhu bilik, bahawa dia akan mudah untuk rosak. Okay? Mudah rosak, kita biarkan dalam 10 jam, 12 jam, 24 jam, dia dah rosak lah. Okay? Dia dah berubah teksturnya, dah lain. Kemudian kita nampak bahawa insang dia dah hitam. Okay? Sisik dia ada warna hitam-hitam. Okay? Sudah tak elok dah berbau busuk. Yang ketiga pula kita nampak roti. Nampak dekat situ ada roti. Kalau roti yang macam tu nampak apa? Sedap ke tak sedap? Okay. Okay? Roti ni kalau dia rosak, kita nampak dia dah ada tumbuh kulat. Okay, dah tambah kulat, dah kehitam-hitaman, ada yang kulat yang warna putih, dia macam-macam warna kulat ni. Okay? Kemudian dia bertepuk-tempuk, bertompok-tompok, kemudian dia ni roti, jadi mereput dah. Bagaimana pula dengan nasi? Jadi kita nak tahu, kita makan nasi sehari, macam kita tahu nasi kita tu masih okey, masih elok, masih selamat untuk dimakan. Kalau nasi ni pula, kalau dia dah tak elok, okay, macam mana kita tahu, nasi dia akan sama juga macam roti, dia akan tumbuh yang berwarna putih di atas, akan lama sikit dia jadi warna hitam, dia tumpuk dia semakin membesar, kemudian kalau dia dah start berbau busuk, kemudian kalau kita pegang roti tu, kalau tak pegang lah nak rasa tekstur, kalau kita pegang roti dia dah mula lembek, kemudian dia ada berlendir sikit. Itu roti. Sama juga dengan kek. Kek pun sama. Lepas musim perayaan kan, kita nak tengok kek tu. Kek tu macam dah ada tumbuh yang putih-putih, tak boleh makan lah. Kalau dia macam dah berlendir, tak boleh makan. Kalau kita tarik kek tu dia macam bertali, ada lendir bertali, itu pun dah nampak maksudnya dah tak elok, tak baik untuk kesihatan. Okey, yang keempat kita tengok sayuran dan buah. Sayuran dan buah ni juga dia boleh rosak. Okay, kalau kita biarkan saja pada suhu bilik, tak simpan, maksudnya dia mudah rosak. Kita biar dalam sehari, 2 hari, 3 hari, ada buah yang tahan sampai 3 hari, tak rosak. Yang keempat dia akan rosak. Okay, ada buah kita boleh nampak daripada kulit dia akan berubah warna. Dia juga dah ada kulat dekat luar kulit. Kulat. Kadang-kadang buah ni dia dah lembik, berair. Tekstur dia tu tak sama dah. Itu kita tahu dah. Buah tu dah tak elok. Sayuran pula, kalau sayuran daun, kita nampak kalau sayuran daun tu dia dah warna kuning. Ataupun dia dah mula layu. Dia dah tak segar. Okay? Ataupun dia dah mula nak mereput-reput sikit. Itu pun dah tak elok. Maksudnya dia dah rosak dah. Okay? Tak elok. Jadi yang terakhir kita tengok susu pula. Susu ni, siapa suka minum susu? Susu macam mana kita nak tahu dia dah tak elok, dia dah rosak? Susu pun sama, dia akan berubah teksturnya dan dia juga akan berbau busuk, berbau masam. So kalau kita bau susu, bau masam. Kan kita selalu edarkan air susu ataupun kamu beli dekat pasar minum minuman susu kotak, dan kita nak tahu, kita bau dulu. Ambil bau dulu, kalau dia bau masam, kita rasa sikit, kalau dia rasa masam-masam sikit, okey. Jangan ambil.
Okey, jangan minum. Jangan teruskan minum. Ataupun kalau kita kena pasti lagi, kita tuang dalam gelas. Kita ada gelas yang lutina, kita tuang dalam gelas, kita nampak kalau susu tu dah berketul-ketul, berketul-ketul ataupun berbuih, dia dah tak macam tekstur dia dah berubah, okey, tak elakkan. Jangan makan, jangan minum. Kenapa? Kalau kita minum juga, mungkin dia boleh menyebabkan kesihatan kita terjejas. Jangan minum, jangan makan. Tukar lain, beli lain. Okey, sekarang kita tengok. Kita tengok tadi dah macam mana kita nak kena pasti. Okey, sebelum tu, makanan yang rosak ni diperhatikan menggunakan dari penglihatan. Kita ada bau, rasa dan sentuhan. Okey? Kita boleh guna deria yang kita belajar. Kita ada 5 deria sebagai manusia. Kita boleh guna deria kita untuk mengatasi makanan yang rosak. Okey, seterusnya. Punca kerosakan makanan. Makanan ni rosak disebabkan apa? Sebab kita biarkan dalam suhu bilik. Kenapa dia boleh rosak? Dia rosakkan disebabkan oleh mikroorganisma. Apa mikroorganisma? Dah belajar kan? Tajuk awal-awal tahun 6 kita ada belajar lah apa itu mikroorganisma, jenis mikroorganisma dan sebagainya. Mikroorganisma ni kita faham bahawa kita ada banyak mikroorganisma sekeliling kita. Dalam udara, atas meja, atas makan, dalam pinggan kita, harta tangan kita, jari kita pun ada banyak mikroorganisma. So, kita disarankan untuk cuci tangan selalu, serap tangan. Kita nak pastikan tangan kita bersih daripada mikroorganisma. Tengok contoh dekat slide bahawa itu adalah sekeping roti yang telah ditumbuhi oleh mikroorganisma, fungi. Kita nampak kalau rupa dia macam ni dibesarkan lah. Ni cuma lakaran lah. Lakaran. Kita nampak fungi ni kalau dia dah ada, dia akan cepat untuk growing. Dia akan cepat untuk membesar, banyak, membiak. Lepas tu roti tu akan mereput dan kita tak boleh makan dah. Roti macam ni dah tak boleh makan. Walaupun ada orang nampak macam sedap, tak boleh makan. Jadi dia tak elok dah untuk kesihatan. Jadi sama juga dengan nasi. Nasi kalau nak buat kajian sendiri, nak buat eksperimen sendiri di rumah boleh. Banyak masa kan. Ambil nasi sikit dalam segenggam kan, letak dalam mangkuk, pastikan dalam suhu bilik, letaklah dalam mana-mana tempat, biarkan dalam 2-3 hari, kita akan nampak perubahan macam mana nasi itu berubah menjadi tak elok dengan makanan lain. Kat rumah banyak masa kan PKP ni. Kita tengok seterusnya adalah pengawetan makanan sendiri. Macam mana kita pastikan makanan kita kekal elok, kekal berkhasiat, kekal selamat untuk dimakan dalam satu jangka masa yang panjang. Jadi kita ada satu kaedah iaitu dinamakan sebagai pengawetan makanan. Apa tu pengawetan makanan? Pengawetan makanan ini adalah cara untuk kita pastikan makanan kita ni boleh kita simpan dalam satu jangka masa yang panjang. Okey, contohnya lah. Kita semua ada dekat rumah kita semua ada pokok rambutan. Semua orang ada pokok rambutan. Jadi buah kita banyak, ada 10 guni, 12 guni. Jadi macam mana kita nak buat dengan buah rambutan ni banyak sangat? Kita nak bagi orang lain pun ada juga buah rambutan, dia tak nak. Kita nak jual, tak ada orang nak beli. Macam mana kita nak buat? Kita nak buang. Kita nak makan semua kali masa tu. Macam mana nak buat? Okey, itu datangnya kaedah pengawetan makanan. Dan kita ada kaedah-kaedah tertentu yang kita boleh buat dengan buah rambutan kita supaya kita boleh makan dia dalam jangka masa yang panjang. Masa kita boleh simpan. Ada masa kita nak makan, kita boleh makan balik. Ada masa kita nak makan, kita makan balik. Dah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ataupun kamu ada pokok durian yang banyak, tak laku nak jual. Seorang lain pun banyak. Okay? Apa kita buat? Kita buat pengawetan makanan. Ada kaedah-kaedahnya. Okay? Sama juga dengan ikan, dengan daging yang kita pergi, kita nelayan, bantu mak ayah, okay? pergi ke laut dan sebagainya, ke sungai, dapat ikan banyak, nak jual, orang tak nak beli. Apa kita buat? Kita bagi orang pun, orang banyak ikan, dia tak nak juga. Apa kita nak buat dengan ikan tu? Takkan nak buang, sayanglah kan. Jadi kita ada kaedah-kaedah tertentu yang bersesuaian dengan makanan tersebut. Sebab itu kalau kita lihat di skrin sekarang, kita ada 10 kaedah pengawetan makanan. Di mana kenapa 10? Kerana setiap makanan tu dia ada kaedah yang tersendiri. Macam mana kita nak buat kaedah dia?
tak semua makanan tu sama untuk kaedah tu. Tapi untuk kita bercakap tentang kaedah pengawetan makanan ni, dia panjang lagi. Jadi kita akan buat satu lagi video nanti sebagai bahagian yang kedua dalam pengawetan makanan. Okey, setakat ini terima kasih atas perhatian. Jadi saya harap supaya video pembelajaran ni bermanfaat untuk semua. Dalam masa kita berada di rumah ni, kita belajar juga, kita buat ulang kaji juga. Okay? Jadi itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.